Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Sabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa'lam. Tak perlu ulang balik daripada awal perenggan Dah baca dah? Tapi kita ulang daripada awal perenggan tu, nanti kita sambung dia punya ke bawah tu. Wa'lam, ketahuilah, qala al-muallif radhiyallahu anhu. Jadi kita sekarang ni sedang membincangkan martabat yang kedua daripada martabat kewujudan. Wa'lam, ketahuilah, anna sesungguhnya, hadza ini, at-tajalli penzahiran, al-ahadi keesaan, huwa ialah rabitatun pengikat, baina antara al-butuni batin, wal-zuhuri dan zahir. Maknanya kita di dalam agama Islam, permasalahan zahir dan batin ni amat penting lah. Dalam Quran dia kata, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah memberikan nikmat zahir dan batin. Dan kita pula ada dosa seperti dosa-dosa zahir dan batin. Wadharu zahiral ismi wa batinahu. Dosa zahir dan batin. Jadi kita kena maklum bahawa diri kita pun ada dua juga, zahir dan batin. Jadi asalnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang wujud. Kemudian Allah Ta'ala menzahirkan alam semesta. Jadi itulah dua istilah dia panggil zahir. Zahir dan batin. Jadi perantaraan antara batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan zahirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah apa dia? Martabat yang kedua ni, yang dipanggil al-ahadiyah. Yakni bermaksud yasluhu sesuai, an yakuna menjadi, amran perkara, salisan yang ketiga, baina antara al-butuni batin, wa zuhuri dan zahir. Maknanya martabat kedua ni dia seolah-olah pemisah. Dia seolah-olah pembahagi antara batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan zahirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama sebagaimana nara kita melihat fil khat pada garisan, al-mauhum yang diandaikan, baina antara al-dhilli bayang, wasyamsi matahari. Maksudnya kalau kita tengok matahari kat bawah tu, dia antara terang dan gelap tu, tengah-tengah tu kita andaikan seperti garisan. Garisan tak ada pun, yang ada ialah terang dan gelap je. Tapi garisan di tengah-tengah tu kita anggap sebagai barzakh, pemisah. Pemisah antara zahir dan terang. Walihadza, oleh sebab inilah, yusammihi menamakannya al-muhaqqiquna, ulama-ulama hakikat. Maksudnya martabat kedua ni dinamakan oleh ulama hakikat bil barzakhiyah, ba dengan
Al-barzakhiyah, pemisah. Al-kubra, yang paling besar. Apa sahaja pemisah antara dua diistilahkan sebagai barzakh. Seperti antara alam dunia dan akhirat dipanggil alam barzakh. Antara semua keadaan dipanggil barzakh, dan barzakh ni banyak lah. Di perantara maknanya semua Allah Ta'ala cipta tadi ada barzakhnya. Antara tumbuh-tumbuhan dengan perkara-perkara seperti tanah, batu tu, barzakhnya ada satu jenis tumbuhan lah, namanya kamah. Maksudnya antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia, dia punya barzakh ni apa? Perantat yang tengah-tengah tu. Kalau dalam kitab dia dibagi tahu contohnya, maksudnya barzakh ni yang berada di tengah, yang ada sifat dua-dua tu. Jadi kalau dari segi tumbuh-tumbuhan dengan manusia, barzakh ni ialah pokok korma. Dia ada sifat pokok dan dia ada sifat manusia. Maksudnya sifat pokok ialah dia memangnya pokok lah. Dan sifat manusia ialah kalau kita potong kepala dia mati. Seperti mana sifat manusia. Jadi semua yang Allah Ta'ala cipta ni, dia ada barzakh antara kesemuanya. Jadi yang dia nak ajar sekarang ni, antara batinnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan antara zahirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mestilah ada barzakh di tengah-tengah tu. Dan martabat yang dihukumkan sebagai barzakh tu nama dia ni, Al-Ahadiyah ni. Dan inilah yang dipanggil Al-Barzakhiyatul Kubra, barzakh yang paling besar. Fal-Ahadiyatu, maka martabat Ahadiyah, barzakhun perantara, baina antara al-butuni batin, wa zuhuri dan zahir. Wa zalika, dan ianya, huwa ialah, ibaratun an, ibaratun an, bermaksud haqiqatu, hakikat, al-haqiqati, hakikat, al-muhammadiyyati, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barzakh tu akhir sekali merujuk kepada apa? Barzakh antara zahir dan batin tu dia merujuk kepada kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang awal dan yang akhir. Yang awal tadi ialah nur tadi lah, dan yang akhir ialah jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi barzakh yang paling besar ialah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi kalau kita jumpa al-insanul kamil, kita sedang berjumpa dengan apa dia? Barzakh antara alam zahir dan alam batin. Apa faedahnya? Maksudnya melalui barzakh inilah kita boleh mencapai alam batin tersebut. Sebab kita nakkan sesuatu, kita mesti cari pada pemiliknya. Apa saja benda yang kita kendaki, ilmu, kemahiran, kepandaian, apa lagi, semua tu kita perlu cari daripada orang yang memilikinya. Jadi orang yang memiliki zahir dan batin, hubungan untuk mencapai batin tersebut ialah hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati hiya, yang ianya, falak, ialah falak. Falak ni terjemah apa? Falak ialah paksi lah. Paksi al-wilayati kewalian. Al-mu'abbaru anha, yang dinyatakan dengan lafaz. Al-mu'abbaru anha bi, 3 kalimat dah. Al-mu'abbaru anha bi itu 3 tu maknanya dinyatakan dengan lafaz
Maqami qausain. Maqam, dua busur panah. Au adna, ataupun lebih dekat lagi daripada tu. Maksud dalam Al-Quran, apabila dinyatakan dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra' dan Mi'raj, jadi dinyatakan dengan dekat tadi tu seolah-olah jarak dua busur panah. Qausai ni. Satu busur panah panjang meja ni, dua busur panjang tu. Jadi tu jarak antara tu jarak sebagai kiasan jelah, maksudnya betapa dekatnya antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Au adna, ataupun lebih pendek daripada tu. Itu istilahnya yang pertama. Istilah yang kedua, wabil ilmil mutlaqi. Dan digelar juga martabat ni dengan al-ilmi, ilmu. Al-mutlaq, yang mutlak. Maksud tanpa dikaitkan dengan apa-apa sesuatu sekalipun. Wabi, dan digelar juga. Jadi maksudnya nak bagi tahu apa dia? Hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang lain ialah al-ilmul mutlaq. Ilmu tanpa apa-apa kaitan. Maksud ilmu semata-mata. Dan digelarkan juga bisya'an, dengan urusan Allah. As-sirfi, semata-mata. Wa, dan digelar juga bi dengan al-ishqi. Melayu dia pakai keasyikan. Dia asyik dengan urusannya. Asyik ni bahasa Arab lah. Jadi al-ishq maknanya kerinduan ke ataupun kecintaan, macam tu lah. Tapi dia kecintaan yang menyebabkan tak ada buat benda lain. Itu je. Maksudnya dia asyik dengan permainannya. Maksudnya 8 jam menghadap tu je. Tu dia panggil al-ishq. Al-mujarrad, semata-mata. An, maksudnya mujarrad ni tanpa dia ambil kira an daripada nisbati, hubungan. Al-ashiqi, yang mencintai. Wal ma'syuqi, yang dicintai. Maksudnya tanpa kita ambil kira dua sudut tu. Kita hanya pandang kepada isyq semata-mata. Ini martabat dia. Wa kadzalika, begitu juga qauluhum, perkataan mereka. Fihi, pada tajalli ini, al-ilmul mutlaq, ilmu semata-mata. Yuriduna bihi, mereka maksudkan dengannya, min ghairi nisbatin, tanpa hubungan, ilal alimi, kepada yang mengetahui. Ilal alimi, kepada yang mengetahui, wal ma'lumi, dan yang diketahui. Ini semua makna mutlak, makna sirf, maknanya macam ni lah. Maksudnya, kalau kita bincangkan ilmu, kalau kita sebut kalimat ilmu saja, dia mesti merujuk kepada apa? Orang yang mengetahui perkara yang dimaklumi. Cuma sekarang ni dia nak bagi tahu martabat ni dia hanya merujuk kepada ilmu saja. Dia tak ada membincangkan siapa yang mengetahui, apa yang dia ketahui, itu martabat lain. Akan bincang juga benda tu semua, tapi dalam martabat yang lain. Tapi dalam martabat kedua ni, dia hanya khususkan benda-benda yang mutlak, as-sirf. Wa qauluhum, dan begitu juga perkataan mereka fihi, pada tajalli ini, al-wujudul mutlak, wujud semata-mata. Yuriduna, mereka maksudkan, bihi, dengannya, min ghairi nisbatin, tanpa dihubungkan.
min ghairi nisbatin, tanpa hubungan, qidamin, tiada awal, wala, dan tiada dihubungkan, ila huduthin, kepada baharu. Jadi apabila barzakh, semata-mata barzakh, kita tak sandarkan kepada atas dan bawah. Kita tak sandarkan kepada zahir dan batin. Sebab dia duduk di tengah-tengah. Macam garisan antara bayang tadi tu. Garisan di tengah-tengah tu, kita tak kata garisan tu cahaya. Dan garisan tu juga, kita tak kata dia bayang. Dia ialah semata-mata garisan. Semata-mata pemisah. Itulah sifat barzakh. Jadi apabila barzakh ni, dia merujuk kepada kewujudan, merujuk kepada ilmu, dia merujuk kepada apa lagi? Al-Ishiq, ilmu, asya'an, apa saja gelaran yang diberikan kepada martabat ini, dia belum lagi disandarkan kepada mana-mana pihak. Dia ialah satu martabat yang pemisah antara dua. Fafham, ketahuilah. Fadzalika, perkara tersebut, ibaratun an, bermaksud ataupun dinyatakan dengan lafaz. Tu makna ibaratun an, dinyatakan dengan lafaz. Ahadiyatil jam'i, keesaan, al-jam'i, penghimpun. Apa makna himpun ni? Tulis kat situ, jam'il haqa'iq. Dalam kurungan, maksud jama' tu ialah jam'il haqa'iqi. Maksudnya pada martabat barzakh ni, dia mempunyai segala hakikat alam semesta. Maksudnya tersirat di dalam tu lah. Tersirat di dalam perantara ni. Segala-gala yang ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lah martabat yang menghimpunkan segala hakikat-hakikat hak dan makhluk. Biasqati, dengan menggugurkan jami'i, semua al-ibarat, i'tibarat, kefahaman, wan nisab, hubungan, wal idafat, dan sandaran. Wa butuni, dan tersembunyi, sairi, semua, al-asma'i, nama-nama, was-sifati, dan sifat-sifat. Koma. Waqat, sesungguhnya, yusammihi, menamakannya, ba'duhum, sebahagian ulama, bimartabati, dengan martabat al-huwiyah, dia. Li'annaha, kerana ianya, ghaib, tiada kelihatan, al-asma', segala nama-nama Allah, wal sifat, dan segala sifat, fi sya'ni sani, pada keadaan kedua, al-makhsusi, yang dikhususkan, bizati, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebagaimana kita bagi tahu tadi, setiap sesuatu dia mempunyai apa dia? Barzakh, kan, pemisah tadi. Jadi pemisah antara zahirnya Allah Subhanahu wa taala dan batinnya Allah Subhanahu wa taala ialah al-haqiqatul Muhammadiyah, hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari itu, apabila dia terzahir sebagai al-insanul kamil, sebagai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasadnya yang dikebumikan di Madinah.
Jadi Nabi Muhammad SAW yang dikebumikan di Madinah tu, daripada satu sudut dia ialah makhluk yang zahir. Tapi daripada satu sudut yang lain dia ialah barzakh, antara zahir alam semesta dan batinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah dia ialah pintu masuk. Maksudnya untuk kita tadi mengenali batin diri kita, untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti melalui siapa? Nabi Muhammad. Sebab dia yang paling dekat. Maksud antara zahirnya alam dan antara batinnya Allah Ta'ala, tengah-tengah tadi tu. Barzakh ni ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi sesuatu semua Nabi-Nabi daripada dulu sampai sekarang mengucap ni ialah dia mengakui bahawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu dia tahu. So Nabi ialah barzakhiyatul kubra. Adapun Nabi-Nabi yang lain, mereka ialah apa dia? Pintu-pintu kecil kepada barzakh yang paling besar tadi. Maksudnya daripada Nabi, contoh daripada Nabi Musa, melintasi Nabi Musa, lepas tu kena melalui Nabi Muhammad juga, baru boleh sampai kepada Allah Ta'ala. Melintasi Nabi Isa, baru kena melalui juga Nabi Muhammad SAW, baru boleh sampai kepada Allah Ta'ala. Dari situ beza umat Nabi Muhammad dengan umat di zaman dahulu. Maksud di zaman dahulu, untuk melintas tadi tu belum berlaku lagi kerana belum dizahirkan Nabi Muhammad SAW. Maksud mereka boleh sampai kepada tahap tertinggi tetapi tak boleh melintas Nabi Muhammad tadi. Dia berbeza dengan umat Nabi Muhammad ni. Umat Nabi Muhammad ni, dia boleh sampai kepada tahap tertinggi sebab barzakhnya ialah Nabi dia. Apabila Nabi Muhammad tadi dah dizahirkan, maka baru kita boleh mengambil syafaat Nabi Muhammad untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suatu Nabi Musa alaihissalam, dia minta supaya jadi salah seorang umat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab dia tahu dengan Nabi Muhammad tu dia boleh sampai ke sini. Sebab sini ialah martabat Nabi Muhammad. Dia martabat kedua yang paling dekat dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu bersyukurlah sangat kan jadi umat Nabi Muhammad ni. Cuma bersyukur tu apabila kita buat apa? Kita terimalah warisan Nabi tadi. Maksud Nabi SAW, dia mewariskan jalan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala. Sirat mustaqim tadi tu. Jadi kalau kita tak gunakan jalan tadi tu, maksud jalan kita ni lengkap daripada dia boleh sampai kepada hujung. Dia umat zaman dulu jalannya tak sampai hujung tu. Dia berhenti pada Nabi dia orang lah. Di mana martabat Nabi dia orang, di situlah mereka akan berhenti. Sebab sekarang ni kita bincang yang pertama ni. Yang ketiga nanti, martabat yang ketiga, baru dibincangkan martabat Nabi Adam. Mungkin dalam ni dia tak tulis kot. Martabat ketiga tu baru martabat Al-Insan yang dipanggil Nabi Adam. Jadi kalau semua anak-anak Adam selain daripada Nabi Muhammad SAW, dia akan sampai ke situ lah. So Nabi-Nabi yang lain tu kemuncak sampai ni lah pada martabat ketiga tadi. Adapun kita dikurniakan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi banyakkanlah bersyukur kan, dan beramal lah dengan apa yang diajar oleh Nabi tadi. Moga-moga kita boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi ialah al-barzakhiyatul kubra, pintu paling besar untuk kita sampai kepada Allah. Tak, masa kita bincang martabat kedua ni, kita dah bincang siapa dia? Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam. Nanti masa kita bincang martabat 40, bincang Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Martabat 40 tu nanti ialah manusia yang paling sempurna, yang menggabungkan ke segala martabat ni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia dipanggil Muhammad awal. Maksud Nabi Muhammad yang diistilahkan pada awal martabat kewujudan. Al-martabatus salisah, martabat yang ketiga. Min maratibi, daripada martabat al-wujudi, kewujudan. Huwa ialah at-tanazzulu, penurunan. Al-thani, yang kedua. Al-mu'abbaru anha, yang dinyatakan tentangnya. Dengan istilah al-wahidiyah, sesuatu yang esa.
Jadi kita dah maklum di sini, kemuncak pencapaian manusia ialah pada apa? Martabat yang kedua tadi tu. Maksud sampai kepada hakikat Nabi Muhammad SAW. Macam contohnya 10 orang sampai kepada martabat kedua. Apa beza dia? Beza 10 orang yang sampai martabat kedua tadi. Beza ni ialah berapa banyak haqaiq yang dia ada. Sebabkan martabat kedua tadi tu dipanggil ahadiyatul jam'i. Jam'i maknanya apa? Himpun. Maksudnya dia menghimpunkan segala hakikat. Jadi kalau ada 10 orang yang sampai kepada martabat kedua ni, seorang himpun 100 hakikat. Seorang 90. Seorang 80. Ikut kadar masing-masing, itulah kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Perbezaan seseorang di dalam satu-satu martabat ialah pada apa ilmu yang dia dapat daripada martabat tadi tu. Yang merangkumi semuanya ialah hakikat Nabi Muhammad SAW. Sambung. Al-martabatul thalithah, martabat yang ketiga. Min daripada maratibi martabat-martabat. Al-wujudi, kewujudan. Huwa ialah at-tanazzulu, penurunan. Al-thani, yang kedua. Al-mu'abbaru anha, yang diistilahkan dengannya. Bil wahidiyati, dengan sesuatu yang esa. Dia beza dengan ahadiyah tadi. Ahadiyah tu maknanya keesaan. Wahidiyah maknanya satu. Yang bersifat satu. Wa minha, daripada martabat inilah tansya, munculnya al-kathratu, bilangan. Wa fiha, dan padanya juga bidayatan, di peringkat awal. Wa fiha, dan padanya lah adim, binasa. Al-kathratu, bilangan. Wa tatalasha, dan binasa. Nihayatan, di penghujungnya. Li'annaha, kerana martabat ini zatun, merujuk kepada zat. Qabilatun, yang menerima. Lil butun, batin. Wa zuhuri, dan zahir. Fayasduqu, maka sesuai. Alaiha, ke atas martabat ini. Kullu wahid, setiap satu. Min hadzaini, daripada kedua-dua ini. Asy-syai'aini, sesuatu. Wa fiha, pada martabat ini. Tazharu, terzahir. Al-asma', nama-nama. Was-sifat, dan segala sifat. Wa jami'i, dan semua. Al-mazahir, penzahiran-penzahiran. Al-ilahiyah, ketuhanan. Bisya'an, dengan urusan. Al-zati, semata-mata zat. La, tidak. Bisyu'uniha, dengan keadaannya. Ha tu dia merujuk kepada mazahir ilahiyah tadi tu. Fayakunu, maka jadilah.
kullu wahidin setiap satu. Ain as-sani diri yang kedua. Kama sebagaimana. Bayyanahu telah kami nyatakannya. Fi ghairi mawda'in pada beberapa tempat. Min mu'allafatina daripada penulisan-penulisan kami. Walihadza oleh sebab inilah. Yusammi menamakan. Al-muhaqqiquna ulama-ulama hakikat. Hadhil martabata martabat ini. Bil aini sabitah. Dengan al-ain sesuatu. Ain ni maknanya sesuatu yang tertentu. Al-sabitah yang tetap. Itu nama gelaran dia. Maksudnya setelah kita maklum, dalam peringkat yang kedua, dia semata-mata barzakh, pemisah. Okay, jadi kemudian setelah kita maklum ada pemisah antara zahir dan batin, maka penzahiran pertama berlaku pada apa dia? Pada martabat yang ketiga. Maksudnya pada martabat yang ketiga ni lah terzahirnya bilangan. Terzahirnya asma' dan sifat. Terzahirnya perincian makhluk. Jadi setiap makhluk ni yang kita nampak ni di martabat ketiga ni namanya apa? Al-ain sabitah. Di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam ni. Apa faedah kita mengetahui ain sabitah ni? Faedah dia. Daripada ain sabitah ni lah terbitnya gambar alam. Sebagaimana kita, kalau kita tengok projektor, maksudnya di dalam filem tu dia ada gambar khayalan. Apabila dipancarkan, dia keluar jadi objek yang besar. Jadi gambar asal bagi gambar projektor tu, gambar asal tu dia panggil ain sabitah. Maksudnya dia sesuatu yang tertentu, sesuatu yang khusus, al-sabitah yang tetap. Tetap maknanya apa? Sabitah ni lawan kepada wujud. Maksudnya dia tak wujud. Sebab kalau kita gambar dalam filem tu, dia tak merujuk kepada sesuatu yang wujud. Apabila dipancarkan baru terzahir. Jadi sekarang ni, semua gambar alam semesta ni, dia terpancar daripada ain sabitah, daripada martabat yang kedua ni, ketiga ni. Jadi ain sabitah ni ialah apa dia? Ialah hakikat perincian satu alam semesta yang kita nampak ni. Okey, jadi timbul soalan. Okey, bila kita tengok projektor ataupun kita tengok white projector lah, kan, dia memancarkan gambar. Jadi dalam ni dia punya filem dia. Lepas tu dekat luar ni dia punya gambar. Jadi mana yang asal? Yang dalam projektor ni ke yang dekat luar ni? Yang asalnya mana? Yang asalnya ialah yang dalam ni lah. Ataupun dia bagi contoh yang lain. Kalau kita berdiri di depan cermin, mana yang asal? Yang asalnya yang zat tadi tu. Yang zat kita ni yang asal. Adapun dalam cermin tu ialah apa dia? Gambar. Ataupun diistilahkan sebagai khayalan ke gambar ke bayang lah. Dalam kitab biasa dia bagi tahu bayang. Bayangan. Jadi yang asal ialah apa dia? Ini dah dia. Al-ain sabitah. Dan ain sabitah ni dalam kitab pertama yang kita dah khatam tu, dalam kitab Tuhfatul Mursalah tu, dia kata al-a'yan sabitah ma syammat raihatal wujud. Ain sabitah yang dalam martabat ketiga ni tidak menghidu bau kewujudan.
Maknanya apa? Dia tak wujud pun. Yang wujud ialah zat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia ialah ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ayan sabitah tu ialah asal. Daripada ayan sabitah tu, apabila dia apabila dihadapkan kepada cermin, keluar gambar Zaid. Boleh faham tak? Asal ni ialah zat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada ilmu di dalamnya. Apabila Allah telah pancarkan ayn sabitah tu apabila Allah zahirkan ayn sabitah tu, keluarlah gambar Zaid. Inilah keluar gambar alam ni lah. Jadi gambar alam ni dia sama dengan apa dia? Gambar kita apabila kita berdiri depan cermin. Kita asal. Gambar dalam cermin, cabang dia panggil furuk dia. Jadi ayan sabitah ni ialah asal. Daripada ayan sabitah ni keluar gambar alam ni. Jadi alam ni apa dia? Cabang dia. Jadi alam ni ialah gambar yang terbit daripada ayn sabitah ni. Jadi ayn sabitah ni daripada asalnya namanya sabitatun je. Sesuatu yang tetap. Maksudnya dia tidak dihukumkan dengan kewujudan. Jadi bila daripada ayn sabitah, ilmu Allah Ta'ala ni dipancarkan alam ni hukumnya apa? Alam ni hukumnya? Maksud daripada gambar, daripada zat kita ni, kita berdiri depan cermin, gambar kita dalam cermin tu nak hukum ke apa? Itu dalam kitab. Tak ada seorang pun yang boleh kata gambar aku dalam cermin tu wujud. Dia ialah bayangan kepada asal. Jadi makhluk alam semesta ni asalnya ialah yang sabitah yang terzahir di cermin zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gambar yang terzahir di cermin ni sama seperti gambar kita tengok dalam cermin. Tak boleh kita kata gambar ni wujud. Kalau kita hukumkan gambar ni wujud, tu yang dia panggil syirik tak habis-habis tu. Dan itulah pentingnya kefahaman tentang al-ainis sabitah. Dan dia terzahir pada martabat ketiga ni. Boleh? Dia digelar juga wabi munsyi'i, penzahiran as-siwa selain Allah. Ini salah satu nama je lah, munsyi'is siwa. Munsyi' pencipta ataupun penzahiran as-siwa selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bi hadrati, dan dengan hadrat. Hadrat ni kita kata peringkat lah. Peringkat al-jami', jam'i ke jam'i tu. Al-jam'i, perhimpunan. Dia himpun wal jud, dan mengurniakan. Maksud dia mengurniakan perincian ain sabitah tadi tu. Daripada benda tu dalam martabat kedua, dia ialah dia semata-mata mutlaqul ilm semata-mata. Tapi dalam peringkat ketiga ni dah terperinci. Allah perincikan sesuatu-satu kewujudan dia. Dan kita kena maklum peringkat ni apa hukumnya. Peringkat 1, 2, 3 sampai ke sampai ke 15 yang kita nak baca nanti. Ini semua ialah martabat-martabat yang qadimatun, tiada awal. Qidam sama dengan qidamnya zat Allah SWT. Kekidaman zat Allah Ta'ala. Jadi kesemua ni kita cerita tentang benda-benda qadim ni. Yang kita tengah bincang ni, ain sabitah apa segala semua ni ialah asya' qadimah. Sesuatu yang tiada awal. Jadi asal kepada gambar alam semesta ni, asal gambar dia. Dia ialah ilmu Allah yang qadim. Boleh? Wa bi hadratil asma'i was sifat. Dan digelar juga dengan hadrat, dengan peringkat al-asma'i was sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Jadi pada peringkat ketiga ni apa yang berlaku? Pada peringkat yang ketiga ni terperincilah alam semesta. Apa saja yang Allah Ta'ala nak zahirkan, yang kita nampak hari ni, diri kita, kenderaan, pokok, tanah, langit, kapal terbang, komputer, telefon, smartphone, semua yang kita nampak hari ni dah, semua dah ada dalam martabat ni. Dah diperincikan di dalam martabat yang ketiga ni, yang dipanggil sebagai al-wahidiyah. Jadi jangan kita rasa Nabi Muhammad tak tahu. Maksud kita hari ni pakai telefon, smartphone. Lepas tu kita rasa kita cerdik daripada Nabi Muhammad SAW.
Dia tu ialah asal kan. Dia ialah barzakh. Semua ilmu ni ada di dalam dia. Daripada dia dan di dalam dia. Lepas tu kita yang tiba-tiba datang di akhir zaman ni, kita rasa kita pula lagi cerdik daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala al-martabatu ar-rabi'atu min maratibil wujud hiya al-uluhiyyatu wallahu ta'ala alam. Jadi kita berhenti dululah. Alhamdulillahirabbil alamin.